Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, ni saya sambung dengan esei yang jenis esei yang kedua. Yang pertama tadi, yang pertama video sebelum ni adalah esei yang bentuk eksperimen. Bentuk eksperimen wajib kita jawab. Okey, yang kedua, esei yang kedua, awak biasanya dalam satu periksa ni dia kena jawab dua lah esei . Okey, yang kedua ialah bentuk pengetahuan lah. Okay, jadi kita tengok rajah 3 menunjukkan graf pertumbuhan 2 ekor ketam X dan ketam Y yang diternak oleh nelayan sungai. Beliau memelihara 2 ekor ketam yang sama jenis, sama umur dan sama berat daripada awal lah, berat awal. Tapi menjalankan bilangan proses Q yang berbeza. Okay, apakah jenis ni ketam X dan ni graf untuk ketam Y? Okay, apakah jenis sokongan pada ketam dan namakan. Okey, kita baca satu-satu. Baca satu-satu. Apakah jenis sokongan pada ketam? Itu soalan yang pertama. Dan namakan satu haiwan lain yang mempunyai jenis sokongan yang sama. Okey, jadi macam mana nak jawab? Tulis je 3A. Jenis sokongan ia adalah jenis rangka apa? Rangka luar. Betul lah. Okey. Dia jenis rangka luar. Sebab dia ketam kan? Dia ketam, dia tulang, kita anggap dia tulang dia di luar, dia keras di luar. Okey, rangka luar. Okey. Kemudian namakan satu haiwan lain. Tulis macam ni je dalam esei. Lain. Okey, awak bagilah contoh udang ke ataupun bagi satu saja. Sebab bukan apa, saya takut awak salah tulis. Tiba-tiba awak tulis lintah sini. Jadi, ni akan menyalahkan yang betul ni. Jadi jangan, bahaya. Okey, kalau awak confident ada satu saja jawapan, awak tulis satu saja. Okay, lintah ni padam. Okay, kalau awak yakin, yakin, kerang satu lagi awak tulis. Tulislah kalau nak tulis. Tapi pastikan dia betul. Tulis satu saja. Okay, untuk B. Namakan proses Q. Setiap soalan, awak kena highlight ataupun awak garis. Apa yang dia nak, Namakan proses Q. Apakah yang berlaku ketika proses Q? Okay, sebenarnya soalan ni dia ada pembetulan sikit lah. Q itu bukan di sini. Tetapi Q itu di sini. Okay, Q ni sini. Okay, tapi kita pun bila kita tengok di sudut tu, kita tahulah apa benda sebenarnya. Jadi, proses Q, tulis soalan 3B. Tulis satu persatu ni. A kena tulis A, B tulis B. Jangan duduk tinggal gitu je. Okay, proses Q ialah X disease. Okey, apa yang berlaku? Cuma tambah saja ayat di bawah dia. Proses menyalin kulit. Okey, gitulah. Itu je. Kulit haiwan. Kulitnya. Okey. Proses haiwan menyalin kulitnya. Biarlah tulis ayat tu biar penuh comel sikit. Kan? Okey, yang C. Dapat 2 markah. Ni 2 markah, tu 2 markah. Pilih ketam yang sesuai. Itu soalan pertama. Untuk dijual. Okey, itu soalan pertama. Berikan 3 alasan. Okey, jadi macam mana cara nak jawab dia? Tulis C. Ketam yang sesuai. Ialah amda. Ataupun awak nak tulis ialah pun tak apa. Ketam yang sesuai ialah yang mana satu, ketam X ke ketam Y? Jadi kita sebenarnya adalah ketam X. Ialah ketam X. Okey, sebab apa? Alasan. 3 alasan. Okey, nombor 1. Alasan dia apa? Okey, jadi bila kita tengok pada alasan, kita tengok kepada apa yang awak boleh cerita tentang di dalam graf tu.
Kita tengok kalau tengok dia punya ekdisis berapa kali ni? 1, 2, 3, 4, 5. 5 ekdisis. Yang ini ada 1, 2, 3. 3 ekdisis. Kemudian kita tengok. Ini graf ni semakin tinggi bermaksud dia semakin panjang. Semakin panjang. Bila semakin panjang maksudnya dia semakin besar lah. Awak tengok hujung sekali dia ni dengan hujung sekali dia ni. Hak ni yang lebih besar, lebih panjang. Ataupun lebih besar. Berbanding tu je, tengok ujung graf dengan ujung graf dia. Ia lebih besar. Saya pandang daripada garisang tu, saya tanda dengan warna merah. Dia punya hujung graf, ini dia punya hujung graf. Jadi kita boleh tengok dia lebih besar. Yang seterusnya tengok masa dia pula. Ini titik ni masa dia berapa hari je. Jadi berbanding dengan masa dia ni banyak. Kan pendek ni kan. Yang ini bandingkan dengan masa yang ini lebih panjang. Masa lebih panjang. Masa lebih pendek. Jadi berdasarkan ketiga-tiga benda yang saya tunjuk dalam ni, itulah alasan awak. Yang pertama, kita ambil alasan ekdisis. Ia menjalankan mula ketam X. Ketam X menjalankan ekdisis sebanyak 5 kali. Ini menyebabkan saiz badannya lebih besar daripada ketam Y. Itu yang pertama. Alasan yang kedua, ialah masa yang diambil oleh ketam X untuk membesarkan. Kalau tengok ni kan masa lebih pendek untuk dia jadi paling besar sekali. Membesar lebih pendek berbanding ketam Y. Ini membolehkan nelayan mendapat keuntungan. Ni tak perlu lah. Ni adalah huraian saja je. Nak tambah. Tak perlu. Itu saja. Sebab memang ketam yang sesuai ni sebab kita nak dapat untung yang lebih baik lah. Dan yang ketiga sebenarnya dia lebih kurang saja. Yang ketiga, bilangan ekdisis ketam X lebih banyak daripada bilangan ekdisis ketam Y. Itu yang tadi. Betul lah tu. Alright, jadi yang keempat adalah soalan D. Terangkan bagaimana anda menggunakan perbandingan 2 unit pertumbuhan bagi menentukan ketam yang sesuai untuk dijual. Jadi macam mana kita nak buat? Unit pertumbuhan. Memula sekali nak cerita pasal unit pertumbuhan dulu. Unit pertumbuhan ni benda.